Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Al-futuwatu alla tashtagila bil khalqi anil haqqi. Al-futuwah ialah tidak sibuk dengan makhluk daripada al-haq. Imna al-futuwah yang maksud sini ialah alla tashtagil, bahawa dia jangan maknanya sibuk dengan makhluk anil haq, abaan anil matruk, ya, anil mujawazan ya anil matruk, mana meninggalkan. Dia menumpu pada makhluk, dia tidak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diingat kepada makhluk, dia tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian futuwa dari segi bahasa ialah, bahasa dia lah futuwa dari segi lugah ialah dipanggil apa? Pahlawan yang gagah. Manakala di sisi ahli sufi, di sisi arif billah, futuwah ialah orang yang seluruh makhluk tidak menyebutkan. Mana seluruh makhluk tidak makna memberi kesan kepada kalbi dia sehingga dia lalai pada Tuhan, tidak. Itu maksudnya. Atau memesongkan hatinya daripada mengingati Allah Ta'ala. Itu dia panggil futuwah. Orang yang hati dia tamakun dengan Tuhan. Ia dinamakan makam muraqabah. Kalau atas lagi makam musyahadah. Itu dia syuhud akan Ta'ala, hati dia tidak lagi berbimbang. Itu dia panggil futuwah. Kemudian dia mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat segala ahwal dia. Raqib annallaha yarak, murakabahkan bahawasanya Allah Taala sentiasa memerhati kamu. Itu rasa, bukan tahu kan? Tahu semua orang dah tahu. Riwayat kan tahu tapi tak perasan. Keperasanan itu penting, ya. Dia mengetahui bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat segala ahwal kelakuan ini dan mengingati perkara itu di mana saja ia berada selama-lamanya. Inilah ya makna asas kebahagiaan, full time, ya, sepenuh masa. Dia tak pernah lupa dengan Tuhan. Dan sebab Allah Ta'ala tak pernah luput nikmat di setiap masa dengan kita. Sayanya begitulah sebab kita mengingati sentiasa fi kulli lamhatin wa nafasin, tiap-tiap lamhah, kelipan mata, wa nafasin, tiap-tiap nafas, yakun ma'allah, kamu serta dengan Tuhan. Batin hati dia, jasad kita ada masalah tu ni. Bab wali-wali aulia ni, para arif, kita beza dengan dia apa? Dalam ke luar. Luar sama kita je, dia makan kita makan, dia makan kita minum, sama. Hakikat dalam dia berbeza. Qalbi dia sentiasa mu'allakun billah, bergantung dengan Tuhan. Alangkah indahnya perkataan orang yang berkata, wahai Tuhanku, telah buta mata yang tidak melihat bahawa engkau sentiasa melihat. Itu dia, ya. Ilahi qad amiyat ainun la tara, telah buta ya Allah, butalah mata mereka yang tidak perasan, tak melihat bahawanya engkau tu raqiban, memelihara. Dia tak perasan Tuhan memelihara, Tuhan melihatnya, ya. Telah butalah qad amiyat ainun, telah butalah mata yang tidak melihat, mana tidak perasan. Bila mata dalam dia panggil syuur, keperasanan. Engkau sentiasa melihat, dia tak perasan Tuhan sentiasa melihat dia. Yang diperasan orang lihat dia. Oh lagi teruk. Bila nak buat satu perkara, kang orang kata apa, orang letak, dia tak perasan Tuhan lihat dia. Ini panggil mata hati yang telah buta. Dan bila buta, mana mungkin nak berjalan ke hadirat Allah Ta'ala. Sebab tu kena sentiasa rasa hidupkan mata dalam biar dia telik. Kemudian telah rugilah perniagaan seorang hamba yang tidak menjadikan kecintaan kepadamu sebagai modal. Ya, mana orang yang tidak menjadikan akan modal dia adalah cinta dengan Tuhan. Berjalan ke Tuhan mesti ada modal besar. Dan modal besar dia apa? Mahabbah. Siapa yang tidak ada mahabbah, bermakna seorang yang nak berniaga tiada mempunyai modal, ya. Dia tak ada modal, macam mana nak berniaga? Maka modal kita dengan Tuhan untuk ini ialah sentiasa hati dia muraqabah dengan Tuhan, ya. Iaitulah hamba dia menjadikan kecintaan kepadamu sebagai modal. Telah butalah mata
Orang yang tidak melihat, tak perasan bahawa engkau sentiasa melihatnya, telah rugilah perniagaan seorang hamba yang tidak menjadikan kecintaan kepadamu sebagai modal. Ya, jadikanlah modal kita untuk pergi ke Tuhan dengan apa? Modal kecintaan yang kuat. Maka tariquna tariqul mahabbah. Kata ba'dul salihin, ba'dul muhaqqiqin, jalan kami ialah membentuk mahabbah. Maka mahabbah nak bentuk dan kena latih pertama sekali memandang, banyak memandang, sentiasa memandang akan kurnia dan nikmat dia. Ya, orang yang tidak memandang nikmat Tuhan, dia takkan masuk dan dia mesti pandang nikmat lu. Betapa banyaknya kurnia Tuhan, baru dia jatuh hati. Bahkan ada insan begitu, jubilatul insan yuhib ila man asna ilaih. Diperangaikan manusia tu Tuhan jadikan dia kasih, dia suka pada orang yang banyak berbuat baik dengan dia, banyak memberikan bantuan, banyak memberikan sumbangan, memberikan kepada dia. Ya, maka siapa lebih dari Allah? Bahkan tak ada yang memberi hakikat melainkan dia. Al-Mu'ti huwa Allah. Ya, dia kita perhati balik banyak nikmat Tuhan, baru hati dia akan ada apa? Mula ada sentuhan kalbi dengan dia. Sikit dia akan naik sampai peringkat dia rasa cinta yang kuat. Ketiga tu barulah maknanya pendekatan akan berlaku. Sebab tu disuruh kita wajib bersyukur. Ya, wajib syukur adalah sifat yang wajib. Bersyukur dengan nikmat Allah Taala. Ini merupakan maqamul ihsan. Dalam maqam ihsan dia ada dua, satu muraqabah. Ya, satu lagi dipanggil musyahadah. Muraqabah apa? Istidamatul ilmil abdi bitila'ir rabbi alaihi. Itu mana muraqabah. Banyak tafsir lah tersengah daripada dia. Ya, mana istidamatul ilmil abdi, mana kekal kesedaran hamba tu bitila'ir rabbi alaihi, yang Tuhan sentiasa itilak kat kebatin dia, sentiasa tak pernah putus satu saat pun. Ya, makna Tuhan memandang akan kalbi dia, atau sentiasa dirasakan. Macam mana kalau orang besar pandang di kita, macam mana rasa? Ya, kalau pejabat bos tenung di kita, tak kelip, kita pun tak sedap duduk kan. Ya, kalau bos tenung, dia tenung dia suka-suka je, dia orang kata nak kena. Anak kita kalau dia tenung, bapak tenung je macam ni, dia tak sedap duduk kan. Ya, begitulah hati para aulia kekasih Allah Taala. Dia merasakan, dia sentiasa dilihat, dan itulah hakikat sebenarnya yang disuruh kita sentiasa. Dan dia akan pergi kepada iman yang kukuh, yang kuat. Afdalul iman anta'lamallaha haitsuma kunta. Iman paling afdal kamu sedar, ya, kamu sentiasa dilihat pandang oleh Allah Taala. Jadi dipanggil maqamul ihsan. Atau lagi disyuhud, itu maqam musyahadah, ya. Iaitulah syurga yang lebih luas yang dimasuki oleh hati orang arif. Dipanggil jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Yang masuk siapa tu? Qalbi. Tengok tu, yang dimasuki oleh hati orang arif, bukan jasad. Banyak berjalan ke Tuhan semua ni, bagian semua alam atas, rohani gitu. Kan jasad tak ada apa je, jasad dia kenal luar ni je. Ya, lepas tu sampai masa baliklah dia mandikan kapan tanam, simpan tempat dan tanah. Itu jasad kita. Dan yang ni banyak orang bukan main memberikan tumpuan, tertipu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada kehidupan dunia melainkan mata', itu benda yang menipu daya. Dia tertipu dia daripada menghampirkan Tuhan, sebab dia melihat benda yang nampak luar, padahal dalam tu yang besar kan itu. Hakikatul insan di manusia. Sebab dia kata sini apa? Dimasuki oleh hati, bukan jasad. Oleh hati orang yang arifin, segala orang yang mengenal Tuhan sebenarnya. Ya, pintu yang menghimpunkan, pintu yang menghimpunkan setiap perjalanan, ya, dan amat memberi manfaat serta menerangi matanya hingga dia memandang keelokan segala hamba itu adalah dari kepada Tuhannya. Itu maknanya apa? Jannatul muajjalah. Semua tu nampak minallah, nampak dengan mata dalam basirah. Maka makhluk tiada menghalang atau menyebukkan daripada Khalik. Sini kalau duduk taraf ni, maka ketiga itu makhluk yang ada ni tidak menghalang kalbi dia menghadap Tuhan. Sebab apa? Dia sudah masuk dalam maqamul ihsan. Ya, bila masuk maqamul ihsan, kalbi dia sentiasa dengan Tuhannya. Ya, tidak boleh melalaikan dia orang yang lain.
Mana sudah dapat satu martabat keimanan yang kukuh. Selagi tak masuk dalam makam ihsan, makam musyahadah, dia duduk dalam khatar, kebimbangan, tuan-tuan. Allah. Kemudian kata mu'arif, al-futuwatu ru'yatul mahasinil abid wal ghaibatu an masawihim. Futuwah mana orang yang dikuatkan dengan makam tahqiq dan ta'yid, ialah orang yang melihat segala keelokan hamba dan gaib daripada melihat kejahatan mereka itu. Ini merupakan apa? Pentakrifan kedua bagi Syekh Abi Madian mengenai maka maksud futuwah. Walau bagaimanapun maksud kedua-dua ni tidak jauh berbeza, kerana maksud pertama dan kedua adalah natijah dari satu paksi ataupun asas, iaitu sibuk dan asyik dengan Tuhan. Itu maksud dia, asyik hati dia dengan Allah Ta'ala, ya. Mana orang sudah tenggelam dalam ghalabatus syuhud ataupun dia duduk dalam maqamul jam'i, ya. Itu orang yang sentiasa sibuk dengan al-haq akan hilang daripadanya kejahatan makhluk. Kerana sibuk dengan al-haq tidak dipandang suatu perbuatan melainkan perbuatannya, tidak dipandang satu sifat melainkan sifatnya, dan tidak dipandang satu kewujudan melainkan kewujudannya. Dia juga tidak melihat pada segala hamba melainkan segala daripada yang hak. Tiada memandang melainkan kebaikannya, dan hilang daripadanya segala kejahatan. Sebagaimana kata penyair, iza ra'aitallah fi kulli fa'ilan ra'aita jami'al kainati milahan. Apabila kamu melihat sebagai perbuatan dalam semua kejadian, maka kamu akan melihat seluruh kejadian adalah baik. Tadi, ya. Tapi yang tidak faham ni, ya, bagi pandang dua kan. Sebab tu kita dalam usuluddin pada dua tu, ya. Satu kena reda, satu sebalik. Kekufuran Abu Jahal, jadi dua. Kita reda dari sudut taksisul iradah. Dia punya kufur tu siapa taksis? Allah Ta'ala, ya. Kekufuran yang berlaku Abu Jahal, Abu Lahab dan segala orang kafir tu, dia jadi kafir tu siapa yang tentu? Allah. Dari sudut itu yang kita pandang. Pandang dari sudut taksis azan. Ada pun dari sudut ainul kufri, itu tak reda, la yarda, ya. Innallaha la yarda anil kufri, atau tak reda daripada kekufuran. Diri kufur jangan reda. Ar-reda bil kufri kufrun, reda kufur jadi kufur. Tapi dari sudut taksis, sebab benda yang berlaku semua yang mukhassis hakiki Allah, dia yang menentu. Jadi kita memandang taksis Tuhan, situ. Sebab tu bila dia karam dalam memandang taksis iradat Allah Ta'ala pada azal, ketika itu dia seronok dengan memandang tu, tu dia kata apa? Dia nampak semua tu ada kebaikan, ada hikmat. Tuhan jadi benda ni ada hikmat, dia jadi benda tu ada hikmat. Dari sudut itu, bukan dari sudut ain kufri tu, jangan. Dia kena faham betul tu. Sebab kan diminta marah, ini dari Allah. Wah, maut ke je kan? Ya, tujuannya apa? Dia nak lari daripada syariat. Ini golongan Jabariyah. Ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah, dua perenggan ada tu. Zahir, kita hukum zahir sebab ada nas zahir. Batin, ada hukum batin, ada nas batin. Ya, dalam hakikat kullum min indillah. Bila dia karam dalam memandang benda ni, dia memandang melainkan semua kebaikan dari sudut ia adalah taksisul iradah dan taksirul kudrah. Semua adalah daripada apa? Penentuan Allah Ta'ala, dan itu adalah kejadian Tuhan. Pandang sudut itu, okey, ya. Adapun diri yang benda tu yang tak elok, itu syarat datang pula kendian dari Tuhan juga, itu syariat. Jadi kita kena imbang dua, syariat dan hakikat di jalan sekali, dan dua sayap sekali terbang, syariat wal hakikah, baru dicantik jalan ni. Habis tu, itu mana berkata iza ra'aitallah fil kulli fa'ilan. Bila syarat, bila terbuka mata batin kamu memandang Allah Ta'ala fa'il hakiki, terbuka hijab, ra'aita jami'al kainat milahan, maka kau nampak semua tu adalah milah, manis, baik maknanya.
Kemudian wahai pemuda, hendaklah kamu menyempurnakan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah dan mengeluarkan dirimu daripada upaya dan kekuatan. Rijal, pemuda apa? Orang sampai tidak makrifat sebenar, sempurnakan keikhlasan. Dan keikhlasan diduduk di bawah mana itu? Mengeluarkan diri dari upaya dan kekuatan. Buang upaya kita, haul kita, pandang haulillah. Matikan kuwah kita dalam memandang syuhud akan kuwatillah. Itu dimasukkan baru dia dapat gedung akan terbuka, ya. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Ini isyarat bahawasanya masuk dalam gedung makrifat bila difanakan diri dia. Dia lenyap haul dan kuah, baru Tuhan buka gedung. Tuhan sedia tuan ni, artinya telah didapati oleh para arifin, para awliya illahi ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian man akhlasa lillah ilahi wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma ighfir lana Allahumma salli. Iya.